billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang putus sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sahabat penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain dan tak bukan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah memanjangkan usia kita untuk satu hari lagi untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita merebut peluang. Apatah lagi kita sekarang ini berada dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini menjadikan kita saham pahala yang terbaik untuk kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di yaumul akhirat kelak, insya-Allah. Seperti biasa, rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru ini kita membawakan topik-topik yang menarik untuk sama-sama kita pelajari, dan bersempena dengan istimewa Ramadan Tanyalah Ustaz 2024 ini kita membawakan topik berkaitan dengan pahala berganda. Kita semua sedia maklum bila datang sahaja bulan Ramadan ini kita semua nak merebut pahala yang Allah SWT telah pun janjikan kepada kita. Sudah semestinya ada dalil-dalil dan juga nas-nas yang akan dikongsikan pada pagi ini oleh siapa? Siapa lagi tidak lain tidak bukan seorang tokoh yang cukup alim dan juga cukup ahli dalam bidang hadis. Siapa lagi tidak lain tidak bukan yang berbahagia Al-Fadil Datuk Dr. Zahzan Muhammad kita. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita terus berseri di dalam bulan Ramadan pada kali ini, insya-Allah. Jadi jom kita dengarkan sedikit mukadimah ataupun pendahuluan awal kita berkaitan dengan topik yang kita nak bincangkan, pahala berganda ini. Silakan Datuk. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Da'i, dan seluruh penerbit dan tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah sekalian, tak lupa pada kru semua. Jadi ayah ibu, tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah sekalian, kita bincang tentang topik yang penting dan kita berada dalam satu bulan yang penuh dengan keberkatan. Ya, sebagaimana kita semua sedia maklum, bulan Ramadan bulan penuh dengan keberkatan. Kan itu Allah SWT menyatakan ketika merintahkan kita untuk menunaikan ibadah puasa ini, contohnya dalam ayat 183 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang yang beriman, difardukan ke atas kamu untuk menunaikan ibadah puasa sebagaimana difardukan kepada orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa kepada Allah SWT. Kata Imam Baghawi sebagai satu sirah yang dapat kita lihat dalam tafsir Quran berkenaan dengan ayat ini, bila Allah menyamakan ibadah puasa ni dengan ibadah orang yang terdahulu, ada satu perkara kat situ yang menarik. Bahawa dahulu sebelum Islam, memang kefarduan puasa ni telah pun ada pada mereka. Cuma di kalangan pendeta atau rahib agama mereka ni telah memandai-mandai. Bila datang bulan puasa yang difardukan puasa, panas. Maka mereka tukar pada bulan yang sejuk. Agak sejuk. Ma baina as-saifi wasyita, kata Imam Baghawi dalam tafsirnya. Maknanya tak panas sangat, tak sejuk sangat. Musim murah lah. Maka mereka puasa. Tapi kalau kerana rasa kebersalahan itu buat benda yang Allah tak suruh, mereka tambah puasa jadi 10 hari lagi. Jadi 40. Datang seorang raja yang kemudiannya berkuasa, dilihat, kenapa puasa 40 hari? Kita kuat, tambah lagi 10 hari. 50 hari. Jadi mereka puasa 10 hari yang pertama sebelum Ramadan, campur 30 hari, campur 10 hari yang telah difardukan oleh pendeta sebelum itu, jadi 50 hari. Jadi mereka meminda-minda. Ada di kalangan mereka pula yang mengalami penyakit ataupun anaknya sakit, sembuh dia menazar. Kalau sembuh nak puasa lagi, tambah lagi hari. Maka demikianlah puasa itu menjadi satu bahan permainan di antara mereka. Tapi umat Islam Allah ingatkan supaya mereka berpuasa ini dengan tujuan untuk mereka mendapat ketakwaan kepada Allah SWT. Sebenarnya da'i dan para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, menariknya kalau kita lihat bab puasa ini, bila Allah menyatakan keberkatan, Syahrul Mubarak, dalam hadis mengatakan demikian. Kalau kita sebut tentang tempat penuh keberkatan di mana? Di Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, ataupun tempat-tempat tertentu mungkin ada keberkatan, tak menafikan.
Kalau kita sebut tentang waktu keberkatan, ia ada waktu yang tertentu, contohnya malam qadar. Kalau kita sebut orang yang penuh keberkatan, macam Nabi, para sahabat, ada ulama, para salihin, memang kita tahu mereka itu orang yang berkat. Tapi bila Allah sebut bulan Ramadan, dia umum. Di mana saja kita berada, di tempat, di mana permukaan bumi, kita mendapat keutamaan itu. Nampak tak? Keberkatan ada pada manusia mungkin, keberkatan ada pada tempat mungkin, keberkatan ada pada waktu. Yang ketiga, waktu ini meliputi semua orang. Kalau orang itu miskin, tak kemampuan untuk pergi menunaikan umrah atau haji contohnya, tidak diwajibkan baginya, maka dia tidak dapat merasai kenikmatan berada di tempat yang berkat. Kalau kita tak bertemu dengan orang salih, orang alim yang mungkin kita dengar cerita Tok Guru, Tok Guru ni dan sebagainya, doanya mustajab. Ada orang beli kereta pun pergi jumpa dengan Tok Guru ni, Tok Guru doakan keretanya keberkatan, berkahwin sebagainya. Memang ada insan seperti itu, tak menafikan. Ada seorang sahabat Nabi untuk pengetahuan, tuan-tuan dan puan yang dimuliakan, namanya Abu Qatadah. Beliau ni seorang yang sangat mulia kerana dia berkhidmat untuk Nabi SAW. Bila dia berkhidmat untuk Nabi, akhirnya Nabi kata, "Kau nak apa?" Maka dia kata, "Rasulullah SAW beri doakan untuk saya agar dapat keberkatan." Maka Nabi mendoakan untuknya. Maka sahabat ini pada hari wafatnya, usianya lebih 80 tahun, tak ada selai uban pun di kepalanya. Kulitnya tegang macam orang muda menjandai kita. Bagi menunjukkan bahawa ada manusia yang Allah beri keberkatan pada struktur tubuhnya. Maka kita jaranglah dapat jumpa orang seperti ini. Mungkin ada ayah ibu kita ke atau datuk nenek moyang kita, guru imam tempat kita ke mungkin. Tapi tak semua orang dapat jumpa. Tapi bila menyebut tentang keberkatan Ramadan, ia adalah waktu, maka tidak ada seorang pun yang dapat menafikan keberkatan waktu yang Allah berikan itu. Maka tak ada hujah nanti di akhirat untuk berkata, "Ya Allah, aku tak sempat pergi Mekah, aku tak ada duit nak pergi umrah, pergi haji dan sebagainya. Ya Allah, aku tak jumpa fulan bin fulan yang orang sifatkan sebagai keberkatan itu. Sekarang Allah kata, aku beri pada engkau waktu keberkatan. Engkau memang melaluinya. Kenapa engkau tak dapat manfaat daripadanya?" Jadi ini satu perkara yang sangat utama. Sebab itu dalam satu hadis mengatakan bahawa ketika Nabi menaiki mimbar, Nabi mengucapkan amin. Naik mimbar yang kedua, naik tangga yang kedua, amin. Naik tangga ketiga, amin. Tangga mimbar Nabi ni ada 3, sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tanya, kenapa Rasul mengucapkan amin? Jawapan Nabi, tadi ketika aku menaiki tangga yang pertama, malaikat mendoakan berkata, "Ya Allah, ya Tuhan, laknatlah seorang itu, dia memiliki ibu ayah tapi tak dapat keberkatan daripada mereka berdua." Maka aku mengatakan amin. Yang kedua, seorang yang disebut namamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bersalawat ke atasmu, maka celakalah bagi dia. Maka dia orang kedekut, celakalah rahmat Allah jauh daripadanya. Aku mengucapkan amin. Yang ketiga, seorang yang melalui Ramadan tapi tak dapat keberkatan Ramadan itu, celakalah baginya. Maka aku mengucapkan amin. Ini menunjukkan kepada kita bahawa Ramadan bulan penuh keberkatan. Sebab satu hadis yang saya nak bacakan kepada tuan-tuan ni, "Kullu amali bani Adam yudha'afu al-hasanatu asy'amsalha ila 700 dha'fin. Qala Allahu illa sauma fahuwa li wa ana ajzi bih. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli sa'imi farhatan. Farhatun ila iftarihi wa farhatun ila liqa'i rabbi. Wa la khaluhu min sa'imi atyabu 'inda Allah min rihil misk." Setiap amalan manusia itu mendapat pelipat gandaan di sisi Allah SWT. 10 ataupun lebih. Sampailah 700. Melainkan puasa. Hanya puasa sahaja yang darjatnya, pahalanya, sawabnya, ganjarannya Allah saja yang tahu. Kerana orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, makan minumnya semata-mata kerana Allah SWT. Bagi orang berpuasa mendapat 2 kemuliaan, kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan ketika dia berbuka puasa. Yang kedua, kegembiraan ketika bertemu dengan Allah SWT. Dan Nabi telah menyatakan bahawa bau mulut orang berpuasa itu lebih harum daripada bau kasturi di sisi Allah SWT. Dan kita tahu macam mana bau kasturi ke? Oh, pernah duduk beli minyak atar kasturi ya. Ya. Jarang kita dapat yang ori kan. Tapi nak cerita begitu harumnya, masya-Allah, hebat. Jadi dalam hadis ini menyatakan bahawa keutamaan orang puasa mulutnya walaupun berbau dan tidak enak untuk kita berada dekat dengannya, tetapi di sisi Allah di akhirat nanti, kata para ulama yang mentafsirkan hadis ini, bahawa mereka akan berbau harum mulutnya kerana kesungguhan mereka berpuasa. Di samping puasa fardu, mereka juga melaksanakan puasa-puasa sunat. Satu lagi perkara yang itu sebab kalau kita lihat antara apa yang Nabi telah nyatakan dalam satu hadis sahih riwayat Tirmizi, bahawa orang yang berpuasa ni dia dapat satu dikatakan bahawa inna fil jannati ma yuqal lahu rayyan yuqalu yaumal qiyamah ayna saimun fa idza dakhala akhiruhum ughliqa dhalikal bab. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi telah menyatakan bahawa di syurga ada satu pintu yang khusus untuk orang yang berpuasa. Namanya Ar-Rayyan.
Sesiapa yang memasuki pintu itu kerana kelayakannya, puasa fardu yang ditunaikan bersungguh-sungguh, tambah dengan puasa sunat, mungkin 3 hari dalam sebulan, maka orang ini akan masuki pintu tersebut, namanya tercatat kat situ. Bila mereka selesai masukinya, pintu itu ditutup rapat. Tak ada siapa lagi yang dapat memasuki menerusinya bagi menunjukkan kemuliaan mereka yang berpuasa fardu dan juga meneruskannya dengan puasa-puasa sunat. InsyaAllah. Jadi itulah di antara kelebihan bagi orang yang suka beramal ataupun suka berpuasa. Jadi insyaAllah, Datuk, satu soalan Datuk berkaitan dengan ganjaran yang berada dalam bulan Ramadan yang Datuk kongsikan tadi berkaitan dengan 700 pahala ataupun lebih kurang ataupun kurang pada tersebut. Adakah ini bermakna setiap kebaikan sedekah lakukan itu akan dilipat kali gandakan dengan 700 kali ganda tersebut tu? Baik. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Al-Bazzar, Al-Baihaqi daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Nabi bersabda. Ni dengar baik hadisnya, tuan-tuan sekalian. Mu'tiyat ummati fi syahr Ramadan 5 khisalin lam yu'tahunna qabli. Amma wahidatun fa innahu idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan yanzurullahu azza wa jalla ilaihim wa man yanzuru ilaihi lam yu'azzab abadan. Wa amma thaniyatu fa inna khalufa afwahihim haythu yumsuna atyab 'inda Allah imrihil misk. وأما السادسة فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة وأما الرابعة فإن الله تعالى يأمر جنته فيقول لها استعدي وتزيني لعبادي أولئك كادوا أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة غفر الله جميعا وقرجوا من قومي أهي ليلة القدر يا رسول الله قال لا ألم ترى العمال يعملون فإذا فارغوا من أعمالهم وفوا وجورهم. Dalam hadis ini mengatakan bahawa sebenarnya umat aku diberi 5 keistimewaan. Ya. Yang pertama sekali, pada hari pertama Ramadan mereka berpuasa, Allah melihat mereka dengan penuh kasih sayangnya. Sesiapa yang dilihat oleh Allah dirinya dengan penuh kasih sayang oleh Tuhannya, maka dia tidak akan diazab sama sekali. Yang kedua, orang berpuasa ini bau mulutnya lebih harum daripada bau kasturi. Yang ketiga, malaikat mendoakan untuk mereka pagi dan petang. Yang keempat, bahawa syurga disuruh oleh Allah, diperintahkan untuk membuka pintu-pintunya dan berhias untuk hamba-hamba itu. Dan yang kelima, di akhir nanti Allah Taala akan beri keampunan untuk setiap mereka. Lalu berkata para sahabat, adakah itu dimaksudkan dengan Lailatul Qadar wahai Nabi? Nabi jawab, tidak. Sesiapa saja yang beramal padanya, maka dia akan dapat keampunan daripada Allah sebagaimana orang itu bekerja. Sama ada dia bekerja bersungguh-sungguh atau tidak, gaji mesti dia dapat di hujung. Kalau dia buat satu kelebihan yang mana menunjukkan kepada kesungguhan, itu dia dapat bonus lah. Tapi setakat gaji semua orang akan dapat, maka demikianlah tamsilan yang Nabi berikan. Mereka yang berpuasa ini akan dapat penyempurnaan, ganjaran, pahala di hujung, walaupun dia tidak dapat Lailatul Qadar. Baik, ini yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan keutamaan puasa lagi disebut dalam hadis Bazar yang lain. Bahawa ganjaran berpuasa dalam bulan Ramadan ini, siapa yang menunaikan ibadah fardu, nilainya 70 kali ganda pada bulan yang lain. Kalian sembahyang Jumaat, pahalanya macam 70 kali Jumaat pada waktu yang lain. Sembahyang Isyak, 70 kali sembahyang Isyak waktu yang lain selain daripada Ramadan. Dan sesiapa yang menunaikan sembahyang-sembahyang sunat ataupun ibadah sunat macam sedekah ni contohnya, dia mendapat ganjaran 70 kali ganda. 70 kali ganda. Kalau kita sembahyang sebagai contoh, sembahyang sunat duha 2 rakaat saja, tapi dikira di sisi Allah macam 140 kali. 70 kali ganda. Fardu dinaikkan 70 kali ganda, maafkan saya, fardu dinaikkan 70 kali ganda, dan sembahyang sunat dikira sebagai ibadah fardu di sisi Allah SWT. Inilah di antara keutamaan untuk kita. Jangan lepaskan, jangan abaikan. InsyaAllah. Jadi kita bukan hanya melaksanakan yang fardu, bahkan kita juga top up juga dengan perkara-perkara yang sunat. InsyaAllah. Jadi Datuk, saudara sekalian, banyak kita akan bincangkan berkaitan dengan topik kita, pahala berganda. Kita nak berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Kembali sebentar saja lagi, insyaAllah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini, pada pagi bulan Ramadan ini, membawa 1001 rahmat pada Allah Subhanahu Wa Taala, di samping kita mendapat pahala berganda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi jom kita teruskan lagi dengan perkongsian ilmu kita pada pagi ini berkaitan dengan topik kita, pahala berganda, dengan soalannya seperti mana kita tahu, Datuk, ramai daripada kita ni bila mana masuk sejak bulan Ramadan, masing-masing nak berlumba-lumba mengejar pahala.
Kalau kita lihat sendiri pun ada daripada setengah pada sahabat kita yang mungkin pada saat ini sedang berada di tanah suci Mekah, ada juga tanah Madinah sebagai contohnya, banyak yang nak bersungguh-sungguh bersedekah, bagi orang kata apa macam pack-pack makanan dan sebagainya. Jadi Datuk, apakah ganjaran bagi mereka yang bersungguh-sungguh dalam mengejar pahala dalam ibadah puasa ini, Datuk? Silakan. Da'i dan para penonton di Malaysia, ada satu hadis yang penting bila Nabi mendekati ke bulan Ramadan. Nabi akan kumpulkan para sahabat, Nabi mengucapkan tahniah, Nabi menggalakkan mereka untuk melakukan ibadat. Ini kata-kata Nabi dalam hadis riwayat dari Ibn Khuzaimah, bahawa Nabi akan bersabda, ya ayuhan nas, qad azallakum syahrun azimun mubarakun, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin, syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyamahu tatawu'an. Dengar, wahai sekalian orang Islam, sekarang sampai pada kamu bulan yang agung, penuh keberkatan padanya. Dengar baik-baik pesan yang telah diberikan Nabi ini, bahawa satu malam yang terdapat dalam Ramadan itu, kalau kamu berupaya menghidupkannya, pahalanya lebih pada 1000 bulan. Dan kemudian pada bulan itu juga Allah Ta'ala telah menjadikan kefarduan untuk kamu puasa, dan qiyamul lail merupakan satu tatawur'. Tatawur' ni maknanya satu yang sunat. Man taqarraba fihi bi khaslatin khairin kana kaman adda faridatan fima siwa. Siapa yang buat satu ibadah sunat, tuan-tuan, maka ganjaran di sisi Allah macam dibuat ibadah fardu pada bulan yang lain. Sembahyang sunat yang kita tunaikan sebelum zuhur itu 2 rakaat campur 2 rakaat, nilainya macam sembahyang zuhur pada bulan yang lain. Dengar lagi, wa man adda faridatan fihi kaman adda 70 faridatan fima siwa. Siapa yang melakukan ibadah fardu pula, nilainya macam menunaikan 70 kali ibadah fardu pada bulan yang lain. Wa huwa syahru sabri wa sabru sawabul jannah. Dia merupakan bulan kesabaran, dan kesabaran tiada balasan baginya melainkan syurga. Wa syahrul muwasati, syahrun pada bulan itu kita kasihan belas kepada orang yang susah payah, orang miskin, orang fakir dan sebagainya. Wa syahrun yuzadu fihi rizqil mu'min fihi, dan bulan itu dilipat gandakan rezeki bagi orang-orang beriman. Berniaga kat pasar Ramadan pun dapat duit banyak. Betul kan? Orang susah pun dapat bantuan dan sebagainya. Man fattara fihi sa'iman kama kana maghfiratan lidunubi wa itqa raqabatihi minan nar wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqus min ajrihi syai'un. Siapa yang menaja orang lain berbuka puasa, maka itu keampunan untuk dosa-dosanya dan membebaskan tengkuknya di akhirat dari neraka. Mana bebas dari neraka lah. Dan yang ketiga, dia dapat pahala orang berpuasa itu tanpa mengurangkan apa yang berhak diperoleh oleh orang yang berpuasa itu, dan dirinya tanpa ada kekurangan sedikit pun. Mana dua-dua dapat pahala penuh. Jadi tuan-tuan, saya menyerulah, ya, kalau orang pada kat Mekah, kita lihat sahabat-sahabat kita banyak melakukan infak, orang buka puasa sebagainya, bagus sangat. Tapi kita yang ada kat sini jangan lupa. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke hospital-hospital tertentu, melihat kepada ibu yang menjaga anak, orang yang susah, yang tak ada keluarga jaga dekat ward-ward tertentu, bahkan nurse-nurse yang bekerja bersungguh-sungguh dengan doktornya sampai tak sempat buka puasa. Ya Allah, tuan-tuan, lihat, ini pun satu peluang besar untuk kita taja, tuan-tuan. Mungkin seorang makan dalam RM10, kita tak mampu nak bagi makan 100 orang. Kita bagi 5 orang. Satu hari 5 orang, kita hantar makanan untuk mereka buka puasa di tempat-tempat tertentu. Mungkin Pak Gad yang ada kat sekolah, mungkin orang yang sedang bertugas, mungkin polis dan sebagainya, siapa sahaja. Jadi tolong ambil peluang ini, ya, tanpa kita pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah, yang mana memang menunaikan umrah bulan puasa ni seperti menunaikan haji bersama dengan Rasulullah SAW. Itu satu kelebihan, betul. Tapi bagi kita yang tak ada kemampuan ni, pintu-pintu, peluang-peluang untuk melakukan kebaikan masih lagi terbuka luas sebenarnya. Jangan diabaikan. InsyaAllah, Datuk, yang menarik Datuk kongsikan berkaitan dengan memberi makan kepada orang yang berbuka. Ya. Katakan ada orang sekarang ni berebut-rebut untuk slot berbuka saja, tapi ada juga pihak masjid, surau sebagainya juga membuka kaunter ataupun membuka ruang bagi orang yang nak menaja moreh. Adakah mereka juga mendapat pahala yang sama seperti mana memberi makan kepada orang yang berbuka ni, Datuk? Dalam hadis jelas menunjukkan kepada kita bahawa memberi makan, menaja makan orang berbuka puasa, itu yang paling besar sekali. Makan selepas itu memang besar pahalanya, sebab contohnya tanda haji yang mabrur ditanya kepada Nabi menyatakan it'amu ta'am wa ifsha'us salam, ya, bahawa antara tanda kemakbulan haji, iaitu mabrur dipanggil itu, bagi makan kat orang, senyum kat orang, bantu orang, mudahkan urusan orang, itu menandakan haji kita mabrur ataupun umrah kita mabrurlah kedua-duanya. Jadi, tapi yang paling keutamaannya untuk ditekankan berbuka puasa. Yalah, kalau pada hari ini kita lihat di sudut kesihatan pun kita bimbang, kalau makan banyak sangat lepas sahur dan sebagainya tak bagus untuk kesihatan. Tak menafikan bagi makan orang ni bagus.
Tapi dalam masa sama kita kena jaga juga keadaan kesihatan, kena pantau juga ya tuan-tuan. Semua kita pantang jumpa, bukan pantang pantang jumpa wujud lalu melintang sapu. Jadi keadaan ni tidak bagus untuk kesihatan. Tambahan pula waktu malam adalah waktu untuk kita berehat supaya besok boleh bangun tahajud awal, sahur dan sebagainya. Itu yang lebih aula lagi sebenarnya. InsyaAllah berbuka dan juga menajak untuk bersahur. Jadi itu dua yang perlu kita sama-sama rebut peluang tersebut insya-Allah. Tapi tak menjadi masalah jugalah untuk menaja makan murih tu, tapi pastikan makanan tu jangan berat sangat. Takut lagi tak jadilah kita nak bangun qiyamul lail. Insya-Allah. Jadi Datuk, kita nak bareng soal berikutnya Datuk. Rasulullah SAW mengingatkan umatnya tentang Lailatul Qadar, menerusi hadis baginda yang bermaksud sesiapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap ganjaran pahala, nescaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaih. Bagaimana yang dikatakan beribadah dengan ikhlas seiring dengan mengharapkan pahala tu Datuk? Kan kalau kita mengharapkan pahala ni macam jauh pula daripada ikhlas tu Datuk. Bagaimana Datuk? Silakan. Ya. Dalam hadis mengatakan bahawa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maksudnya siapa yang berpuasa dengan sebenar-benarnya ya dengan iman dan juga ihtisab ni makna mengharap daripada Allah ganjarannya dengan keikhlasan, kesungguhan, maka baginya keampunan terhadap dosa-dosa yang lalu. Ya, begitu juga mereka yang melakukan qiyam dalam bulan Ramadan. Ya, qiyam ini maksudkan ni pentinglah untuk kita beritahu bahawa ada berbagai kaifiat Nabi kita SAW lakukan. Kadang-kadang Nabi salat 11 rakaat masuk witir Kadang-kadang Nabi sembahyang 13 rakaat. Kadang-kadang ada yang melakukan 20 rakaat. Pada zaman Imam Malik di Madinah dulu mereka sembahyang 36 rakaat. Tapi satu pesan lah kita dapat lihat dalam banyak yang ditularkan bahawa ada setengah tempat tu di mana tempat dalam dunia agaknya lah. Mereka sembahyang tu 20 rakaat dalam masa berapa minit? 10 minit. Ya. Jadi tuan-tuan, pesan para ulama kepada kita melakukan ibadah ni, janganlah sembahyang macam burung mematuk bijirin tuan-tuan, atau bijian ayam tu patuk cepat begitu. Maknanya rokok sujudnya entah ke mana, tamak ni tak ada, tak sah sembahyang begitu. Tak ada guna kita buat bilangan yang banyak tapi tidak ada kualiti di sisi Allah Taala, kerana tamak nina tu adalah rukun dalam salat saja untuk ingatkan. Jadi kepentingan untuk umat Islam menyedari bila kita nak dapat nilai kualiti ni panggil Nabi sebagai qiyam dan juga ihtisab ini, imanan wa ihtisaban ni, kita perlu ikut Nabi SAW sebagai contoh yang terbaik. Saya yakin tuan-tuan semua tahu satu hari 3 orang datang menziarahi Nabi tidak ada di rumah SAW. Maka mereka belajar daripada Humairah, Aisyah radhiyallahu anha, lalu mereka pun buat kesimpulan yang salah. Yang pertama berkata, kalau begitulah ibadah Nabi, maka aku ini nak puasa tanpa berbuka. Yang kedua pula, kalau begitulah cara penjelasan terhadap ibadah Nabi, aku nak qiyamul lail, tak mau tidur malam. Yang ketiga pula, kalau itulah cara ibadah Nabi, maka aku tak mau berkahwin lah, kerana berkahwin menghalang untuk ibadah pada Allah SWT. Maka Nabi pun diberitahu tentang perkara tersebut. Nabi menjawab, amma ta'lamun anni atqakum lillah wa akhsyakum lahu. Tidakkah kamu semua tahu akulah manusia paling bertakwa kepada Allah, paling takut kepadanya. Aku berpuasa, aku buka, aku qiyamul lail, aku warqut, aku bangun dan aku tidur, wa tazawwaju nisa, dan aku berkahwin dengan isteri-isteriku. Maka siapa yang tidak mengikut sunnahku, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak ikut sunnahku, bukan dari kalangan aku. Jadi nasihat tuan-tuan, imanan wa ihtisaban dimaksudkan ini, nombor satu, mesti ikhlas kepada Allah SWT. Ya, yang kedua, mesti kita ikut cara Nabi SAW. Tanpa satu daripada dua rukun ini, ibadah tu tak guna tuan-tuan. Kita sembahyang banyak sekalipun tapi tak ikhlas, nak buat apa nak tunjuk contohnya pada bakal pak mentua. Sembahyang bagusnya pulan, sembahyang tak bangun, tak niat dalam hati bukan untuk kerana Allah tapi nak tunjuk pada orang. Tak mau begitu. Ya, jadi kita buat ibadah ni imanan wa ihtisaban, yang dimaksudkan itu untuk mendapat ganjaran puasa plus Lailatul Qadar. Dan sebenarnya di kalangan para ulama macam Imam Qurtubi bercerita, Imam Fakhr Razi, bahawa para sahabat mendengar Nabi menceritakan tentang orang yang terdahulu, umur mereka panjang. Macam kisah Nabi Nuh berdakwah saja, falabisa fi qaumihi alfa sanatin ila 50 aman. Nabi Nuh berdakwah saja 950 tahun. Ya, dekat dengan 1000 tahun. Bayangkan umur Nabi yang mulia ni berapa banyak. Dan begitu juga umatnya. Maka kalangan mereka ni ibadah mereka begitu banyak. Mereka boleh buat ibadah kalau hajinya mungkin beratus-ratus kali kerana umur mereka panjang.
berjihad mungkin beratus-ratus tahun kerana umurnya panjang. Bila diceritakan perkara itu oleh Nabi, mereka pun para sahabat merasakan kalahlah kita kalau begitu. Maka Allah memberi kepada umat ini satu kelebihan, iaitu Lailatul Qadar dan Ramadan dilakukan dengan apa yang telah kita huraikan. Satu ibadah fardu sama dengan 70 kali di bulan lain, dan satu ibadah sunat sama dengan ibadah fardu nilainya pada bulan Ramadan itu. Maka ini caranya supaya di akhirat besok tidak menjadi alasan untuk kaum ini, umat Nabi Muhammad ini mengatakan kepada Tuhannya, ya Allah, mereka boleh masuk syurga kerana amalan mereka banyak, umur mereka banyak. Aku umur pendek, wahai Tuhan. Maka tidak menjadi alasan untuk kita di situ menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada tuan-tuan, perkataan imanan wa ihtisaban ini berarti keimanan itu keikhlasan, mengharapkan pahala dan ikut cara Nabi SAW, dan apa pun perkara yang memerlukan kepada ilmu sebenarnya. Orang nak buat sambal ini pun kena ada ilmu kan. Nanti buat sambal hangus pula, hangit dan sebagainya, nak masak nasi ayam sebagainya, perlu pada ilmu. Ibadah kepada Allah juga perlu ilmu. Jadi jangan kita buat satu benda itu main ikut-ikut orang, tak mau. Ya, kalau kita belajar satu perkara, kena belajar dengan cara yang betul, barulah kita dapat nikmat iman dan juga ihtisab yang dimaksudkan dalam kualiti amalan yang kita lakukan. InsyaAllah imanan wa ihtisaban, mengharapkan dengan penuh keimanan dan juga dengan bersungguh-sungguh kita melaksanakan ibadah puasa pada kali ini, insyaAllah. Jadi saudara sekalian, mari kita akan kongsikan, namun sebelum itu kita nak berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar saja lagi, insyaAllah. Alhamdulillah, sidang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini. Rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, sambil-sambil kita mempersiapkan mungkin anak-anak kita untuk ke sekolah dan juga mempersiapkan diri kita ke tempat kerja. Terima kasih kerana memilih rancangan Tanyalah Ustaz ini tempat medium untuk kita mendapatkan ilmu, dan mudah-mudahan pertemuan kita di bulan Ramadan ini memberikan 1001 rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, samping kita mengumpul pahala berganda. Jadi Datuk, untuk soalan berikutnya Datuk tadi ada kongsikan berkaitan dengan barang siapa mendirikan malam ataupun bangun untuk qiyamul lail, Datuk, apakah di antara cara untuk seseorang itu mendirikan malam ataupun untuk melaksanakan qiyamul lail, Datuk? Silakan. Ya. Dai dan para penonton yang dimuliakan sekalian, kalau kita lihat dalam Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali, bahawa ada step-step dia. Ada panduan-panduan dia yang perlu kita ambil. Kalau tuan-tuan amalkan, insya-Allah Allah pilih kita untuk bangun qiyamul lail. Ingat ya, bahawa qiyamul lail satu nikmat. Satu hari bertemu dengan Hasan Basri, seorang pemuda, dan berkata, wahai Tuan Guru, saya ini susah nak bangun tahajud, qiyamul lail. Maka jawapan daripada Hasan Basri, tuan-tuan, qayyadatka zunubuka ya akhi. Sebenarnya dalam hidup ini, tambatan kita kepada dosa-dosa mengakibatkan kita payah untuk bangun malam. Kerana Allah Ta'ala memilih orang-orang tertentu saja untuk berjumpa dengannya. Bayangkan kalau dalam kehidupan kita ini, kita dapat undangan perkahwinan daripada tokoh yang tertentu. Gembira kita. Simpan kad dia, tunjuk dalam kita punya media sosial tentang kita duduk di tempat sekian-sekian, gembira bukan kepala, ambil gambar dengan dia pula. Tuan-tuan, kalau jemputan daripada Allah ni, jemputan yang paling hebat, tuan-tuan. Kerana itu, penekanan diberikan oleh Imam Ghazali sekali. Nombor satu sekali, tuan-tuan, kena pastikan hidup kita pada waktu siangnya jangan melakukan perkara-perkara yang haram. Yang kedua, makan daripada sumber yang halal. Nombor tiga, jangan terlalu penat sangat dalam kehidupan kita seharian. Mungkin kita sibuk puasa, ada orang dah sibuk nak raya. Dia beli pasu bunga lebih besar daripada dirinya, contohnya. Dan dia mengangkat pasu bunga tu sepanjang hari, maka penat nanti waktu malam. Jadi kena raikan kesihatan kita, tuan-tuan. Atau pergi untuk beli belah sampai ke petang, penat. Pergi ke bazar Ramadan tu tak salah saya sebut dia, untuk bantu orang Islam berniaga sebagainya. Tapi yang berniaga pun kena berniaga betul-betul. Jangan menipu, jangan jual nasi ayam semalam pada hari ini. Pesanlah. Jadi antara perkara yang menyebabkan gagalnya orang itu qiyamul lail kerana siang harinya dia tidak meraihkan kesihatan dia, kemampuan dirinya. Lagi apa? Ketika nak tidur waktu malam, hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah bangunkan kita pada waktu yang paling indah itu. Katalah contohnya kita bersahur pukul 5 pagi. Bangun pukul 4 pagi. Siap-siap 5 minit, setengah jam. Ada ibadah, ada waktu untuk ibadah setengah jam. Nanti lepas daripada sahur, kita baca Quran lagi. Inna Quran al-fajri kana mashhuda. Allah telah menjelaskan bahawa membaca Al-Quran pada waktu sahur itu adalah waktu yang dipersaksikan oleh para malaikat. Ya? Jadi, berusaha untuk bangun malam ni, yang keempat tadi, kita berdoa. Yang kelima, bila kita bangun, waktu nak tahajud itu, basuh muka. Ya, dan baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca sebanyak mungkin. Kalau kita dapat baca 100 kali, seumpama macam kita memerdekakan 10 orang daripada keturunan Nabi Ismail yang menjadi hamba. Siapa keturunan Nabi Ismail menjadi hamba? Tuan-tuan, tak ada. Keturunan Nabi Ismail itu Nabi Muhammad SAW. Pernah ke Nabi Muhammad jadi hamba? Kalau bagi dia pernah jadi hamba pun, mampu tak kita untuk menebusnya? Tapi ini nilai pahala yang dibawakan pada kalimah-kalimah itu. Baik. Lagi apa? Yang ketujuh, yang keenam, hendaklah kita ni mulakan semayang malam, selepas kita mandi ke gosok gigi, bersihkan mulut, kita nak bercakap dengan Allah ni, mulut kena wangi. Nabi SAW menggunakan kayu sugi, siwak itu berapa kali dalam sehari. Ya, bahkan dalam hukum puasa pun kalau kita lihat, hukum menggunakan kayu siwak itu tidak membatalkan puasa kan. Jadi boleh menyebabkan mulut wangi untuk baca Quran contohnya. Yang ketujuh, kemudiannya bila kita dah semayang, mulakan 2 semayang sunat yang ringan-ringan. Kemudian yang ke-8 kejut keluarga kita. Kerana dalam hadis mengatakan bahawa rahimallahu ra'an qama min laili fa salla wa ayqaza imra'atahu fa in aba nadaha fi wajhil ma wa rahimallahu imra'atan qamat min laili fa salat wa ayqaza zawjaha fa in aba nadahat fi wajhil ma. Semoga Allah merahmati. Doa Nabi tahu. Ni doa Nabi tuan-tuan. Ada seorang sahabat, dia duduk kat rumah, Nabi datang bagi salam, dia tak jawab. Bukan dia tak jawab, dia jawab perlahan je. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nabi bagi salam kedua, Waalaikumsalam warahmatullahi. Nabi tak dengar. Dia ucap kali ketiga, Waalaikumsalam warahmatullahi. Akhirnya Nabi pun beridah pergi. Dia pun keluar, Rasulullah saya ada. Kenapa kau tak jawab salam aku? Jawapannya, Rasulullah saya jawab perlahan sebab saya nak banyak doa Nabi untuk saya. Masya-Allah. Ini dalam kes ini orang bangun malam mengejutkan pasangannya. Kalau yang suami bangun dah sembahyang sunat 2 rakaat, kejut isinya. Kalau isinya tidak mahu bangun, renjis pada mukanya air. Begitu juga sebaliknya. Dan Nabi telah menjelaskan pasangan yang romantik seperti ini mendapat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dapat doa daripada Rasulullah SAW. Doa daripada Allah SWT. Baik. Yang ke-8, seterusnya, apakah lagi adab kita untuk bangun malam ni? Antara yang dituntut, yang ke-berapa? Ke-9. Yang ke-9 dah. Maka hendaklah kita, kalau kita mengantuk, berehat. Tidur sekejap. Jangan lawan. Kerana ada satu hadis, yang menarik hadis ni. Bahawa Nabi masuki masjid, wa hablun mamdulun baina sariyataini faqala man haza? Qalu li Zainab fa idza kasarat aw fatarat amsakat bihi. Nabi masuk dalam masjid, kawasan semayang orang perempuan, Nabi lihat ada tali. Apa tali ini? Nabi tanya. Mereka menjawab, ini tali Zainab binti Jahshin, salah seorang isteri Nabi namanya Zainab. Ya, yang dikahwinkan oleh Allah dengan baginda SAW. Ini wanita yang sangat mulia yang Allah mengahwinkannya dengan Rasulullah SAW. Bukan ayahnya, bukan walinya. Allah mengahwinkannya. Jadi Zainab ini merentangkan satu tali di kawasan tersebut untuk tujuan kalau dia mengantuk, dia bergayut kat situ supaya tak rebah. Maka Nabi telah menyatakan, apa pasal kena gantung tali macam ni? Kalau mengantuk, tidurlah. Jangan nanti dia minta perkara lain, mulutnya cakap lain, kan hatinya sedang mengantuk. Jawapan Nabi SAW. Jadi, kita kena meraihkan keadaan ketika kita kemampuan atau tidak. Begitu juga yang terakhir sekali, yang ke-10. Jangan susahkan diri. Buat sekadar kemampuan. Jangan kita nak kejar 20 rakaat tarawih sebagai contohnya, tapi baca macam kilat. Macam Ferrari lajunya. Ya. Langsung apa pun tak tahu, bangga dah 20 rakaat, habis 10 minit. Nak buat apa tuan-tuan? Kenapa kita tipu diri kita sendiri? Kan baik kalau kita sembahyang 10 campur dengan 3:13 saja, ataupun 8 campur 3:11 saja, tapi bacaan seindah-indah bacaan. Kan itu para sahabat ni bila mereka mendengar Nabi membaca Al-Quran, mereka kata, kami tak pernah dengar macam tu punya indah, macam tu punya enak, macam tu punya bagus bacaan, walaupun cuma 11 rakaat saja. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, jangan kita kejar pada bilangannya, tapi kualitinya tak ada di sisi Allah. Awasi diri kita daripada terjerat dengan mainan syaitan, walaupun syaitan diikat pada bulan puasa. Tapi perangai dan juga sifat dan kecenderungan nak berbangga-bangga pada bilangan tapi tidak mengambil berat pada kualiti ini tadi, itu yang akan merosakkan atau mengurangkan pahala ibadah puasa kita dan qiyamul lail kita. InsyaAllah. Jadi kualiti itu lebih penting berbanding dengan kuantiti kita laksanakan. Walaupun sedikit, tapi kalau kualitinya baik, insyaAllah itu adalah yang terbaik kita di sisi Allah SWT, insyaAllah. Jadi Tok, kita balik dengan soalan berikut itu. Apakah di antara usaha lah yang kita boleh lakukan dalam kita nak merebut peluang yang datang setahun hanya sebulan ini, Tok? Silakan. Kalau kita melihat anak-anak kita nak menghadapi peperiksaan penting, SPM lah contohnya. Berapa lama persediaan ni tuan-tuan?
2 tahun kan? 2 tahun. Anak kita yang ambil sebagai contohnya periksa tingkatan 3, sekarang tak ada tingkatan 3 kan? Tak ada dah tu. Periksa UPKK, UPSR? UPKK masih ada, UPSR tak ada dah. 5 tahun persediaan betul tak? Dari 1 sampai dari 6 ataupun 6 tahun. Maka tuan-tuan, dalam ibadah kepada Allah pun kita mesti ada persiapan. Mindset itu penting. Kerana itu bila Allah menyatakan la'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa kepada Allah, berarti bukan semua jadi orang bertakwa kepadanya. Ya, itu sebab takwa ini maksudkan ni kata Imam Ali karramallahu wajhah, al-iman bit tanzil wal khawfu minal jalil wa ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Maksud takwa itu kata Imam Ali karramallahu wajhah sebagai insan antara yang paling mulia dan paling hebat ilmunya di kalangan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Beliau berkata mengikut pemerhatian aku bahawa ketakwaan itu boleh dipamerkan, boleh dilihat refleksinya pada 4 perkara. Pertama, beriman kepada Allah SWT, takut kepadanya dengan sebenar-benarnya. Beza takut kita dengan takut binatang buas, umpamanya kita lari daripadanya tuan-tuan. Tapi takut kita kepada Allah itu disertai dengan perasaan harap, cinta, rindu, kesungguhan. Ya, ini maksudnya nama takut kepada Allah. Yang kedua, al-imanu bitanzil. Hendaklah kita berpegang kepada Quran itu dengan sebenar-benarnya. Nabi SAW tahun kewafatan Nabi itu menyaksikan baginda membaca Quran secara tadarus dengan Jibril sebanyak 2 kali. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat bila kita lihat contohnya macam Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu arda, ni imam ahli sunnah. Berapa kali beliau khatam Quran dalam Ramadan tuan-tuan? 60 kali khatam dalam bulan Ramadan. Allahu akbar. Seorang ulama terkemuka di Mesir. Beliau ni cuba untuk menandingi Imam Syafi'i. Beliau berusaha untuk membaca Al-Quran. Dia nak lawan Imam Syafi'i. Pada tahun terakhir sebelum kewafatannya, dia cuma mampu mengejar dan mampu membaca 59 kali saja. Allahu akbar. Kesungguhan yang ada pada mereka. Ya, ini adalah kualiti puasa yang akan datang dengan sebab kesungguhan dalam amal salih yang kita lakukan. Lagi apa tuan-tuan? Contohnya sembahyang sunat. Kita pada bulan puasa tak ada aktiviti makan tengah hari contohnya. Ambil peluang untuk sembahyang sunat. Kalau kita tak biasa sembahyang sunat sebelum dan juga selepas zuhur, 4 rakaat biasa kita buat 2, tambah 2 dengan 2. Contohnya. Apa lagi yang boleh kita buat? Untuk membagi makan kepada orang lain yang berpuasa sebagai contohnya. Man fattara sa'iman falahu ajruhu la yanqus min ajri syai'un. Siapa yang bagi orang berbuka puasa, baginya ganjaran orang yang berpuasa itu tidak kurang sedikit pun. Ini antara peluang-peluang yang boleh kita lakukan. Lagi antara kalimah yang sangat utama untuk kita ucapkan tuan-tuan dalam bulan puasa ni, 2 perkara yang Nabi suruh kita berdoa. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya, iaitu 2 perkara yang kamu minta kepada Allah. 2 perkara itu, Allahumma as'aluka, Allahumma, contohnya yang lain, Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau ni maha pemberi keampunan, berilah keampunan kepadaku. Maka ini antara perkara-perkara yang akan menyebabkan nilai ibadah yang kita lakukan dalam bulan itu datang sekali ada penambahan nilai di sisi Allah SWT. Banyakkan berdoa kepada Allah SWT. Jadi ini antara perkara yang patut kita lakukan tuan-tuan. InsyaAllah. Jadi Datuk sudah berkongsikan kepada kita beberapa perkara untuk kita nak mendapatkan ketakwaan dalam Ramadan pada kali ini, dan juga Datuk tadi berkongsikan 10 tips yang dikongsikan oleh Imam Al-Ghazali bagaimana untuk kita bangun qiyamul lail di malam hari dalam Ramadan ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua dapat amalkan. Jadi sedang sekalian kita akan kongsikan berkaitan dengan topik kita pahala berganda. Namun sebelum itu kita nak berhenti berehat seketika. Terus kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu yang keliru kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Jadikan Ramadan pada kali ini menjadi lubuk kita nak mendapatkan pahala berganda. Bertepatan dengan topik yang kita diskusikan pada pagi ini, pahala berganda. Mudah-mudahan kita semua mendapat satu semangat untuk menambahkan amal kebaikan kita. Mudah-mudahan ianya menjadi satu saksi yang terbaik suatu mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak insya-Allah. Jadi Datuk, sebelum kita berhenti berehat sebentar tadi, sedang sekalian, Datuk sudah berkongsikan kepada kita 2 perkara yang dimaksudkan dengan takwa, yakni satu natijah yang kita nak cari penghujung Ramadan pada kali ini daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi kita nak sambung lagi 2 lagi, Datuk. Silakan, Datuk. Ya, kata Sayyidina Ali tadi, yang pertama al-iman bitanzil.
Yang kedua, al-khawfu minal jalil. Yang ketiga, ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Ataupun mungkin boleh kita kata yang pertama sekali, al-khawfu minal jalil. Kemudian al-iman bi tanzil wa ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Pertama sekali takut kepada Allah dengan kata yang sebenar-benarnya, rindu, khusyuk, rasa cinta, rasa malu, rasa harap, ya, ini Imam Ghazali sebut. Yang kedua tadi, kita beriman kepada Al-Quran, iaitu kita membacanya pagi, petang, siang, malam, macam Imam Syafi'i sebagai contohnya. Ya. Yang ketiga, kita rida dengan apa yang Allah berikan, walaupun sedikit. Berusaha, kita bersungguh-sungguh, tapi itu yang Allah takdirkan. Kita rida dengan pemberian. Namanya zuhud lah, ya. Dan yang terakhir sekali, al-isti'dad li yaumir rahil. Kita membuat persiapan untuk hari kematian. Kan itu Allah menyatakan kematian dengan Quran, tuan-tuan, untuk pengetahuan lah, ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampailah kamu keyakinan. Setengah orang dia mentafsirkan keyakinan sampai kamu dapat keyakinan sepenuhnya. Tafsirannya salah, tuan-tuan. Jumhur para ulama, ijma' para ulama tafsir dan hadis mengatakan yaqin yang dimaksudkan itulah kematian. Maka beribadah kepada Allah ni tanpa penat, bersungguh-sungguh, sedikit yang berkualiti daripada banyak ini tinggalkan, dan kemudian kita buat ibadah tu sampailah kita meninggal dunia. Ya, jadi itu sebab kalau kita baca kisah sebagai contohnya Imam Junaid, seorang ahli tasawuf yang terkemuka. Beliau melakukan ibadah ni, tahu tak tuan-tuan? Kalau dia rasa malas, dia ambil rotan, dia sebat dirinya. Engkau bila engkau nak berehat, engkau tahu tak pahala engkau masih kurang, amalan engkau tak banyak. Kalau engkau mati besok, siapa nak jamin engkau dalam kubur? Maka kalau dia mengantuk lagi, dia pergi ke tempat yang tinggi, menakutkan dirinya. Engkau kalau tidur, engkau jatuh ke bawah, mati engkau. Itu kesungguhan mereka. Seorang ulama terkemuka daripada Syiraz, namanya Ibnu Khafif Asy-Syirazi. Beliau ni sampai ke hari tuanya mengalami penyakit macam kita, slip disc yang teruk lah. Maka semua anak-anak muridnya bersusah payah mengangkatnya pergi ke masjid, duduk sembahyang, kadang-kadang terpaksa baring, kadang duduk terlentang. Nak pergi masjid juga, dan tempatnya di saf yang pertama, orang tahu kat situ tempat dia lah sembahyang. Tuan-tuan, maka anak muridnya setelah berkata kepadanya, nak tahu ilmunya, mereka provoke dia. Tuan-guru ni tak wajib sembahyang Jumaat dan tak wajib sembahyang Jumaat lagi. Tuan-guru uzur macam ni. Dia kata, anakku, kalau engkau dengar hayat al-salah, hayat al-falah, engkau tak nampak Ibnu Khafif kat sini, engkau pergi cari dia kat kubur. Allah. Pergi cari dia kat kubur. Tuan-tuan, ni maknanya beribadah kepada Allah dengan kesungguhan. Itu sebab saya nak tekankan satu lagi perkara disebut oleh Imam Al-Ghazali yang cantik, tuan-tuan, kata-kata ni. Tahu tak, sebenarnya rahsia dan hikmah puasa ni hanya akan dicapai bagi orang yang mumarasah, yang melalui proses ini. Yang pertama sekali, menjauhkan segala perkara yang boleh menyebabkan pahala puasa kita koyak rabak. Contohnya apa, tuan-tuan? Mengumpat orang. Contohnya masukkan benda yang tak betul-betul bercerita tentang hal orang. Kerana itu dalam hadis Nabi yang sahih, Bukhari mengatakan, meriwayatkan, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syaraba. Siapa yang tidak meninggalkan perkara-perkara dusta dan perkara-perkara palsu, penipuan dan sebagainya, dan juga mengambil kesempatan terhadap orang, maka tidak ada nilai pahala puasanya di sisi Allah untuk ditunaikan. Allah tidak akan pedulikan makan minumnya, maknanya Allah tak peduli kepada dia. Yang kedua, ya, bahawa dalam puasa ini tadi sesuai dengan pesan Imam Ali karramallahu wajhah, hendaklah kita mengurangi makan dan minum ketika berbuka dan bersahur. Allahu Akbar. Kalau anak-anak kita pergi segala benda dia nak beli kat bazar Ramadan, tak apalah budak-budak kan. Tagalkan kepada dia, besok bila besar jangan macam ni lagi nak, ya. Jangan bapak tumpang sekaki pula, makan melantak dan sebagainya. Makan banyak, tuan-tuan, kita pun jadi berat badan, malas nak ibadah sebagainya. Yalah, ta'kulu kasiran, fatashrabu kasiran, fatanamu kasiran, fatakhsiru kasiran. Jangan makan banyak, nanti minum banyak, penat banyak, tidur banyak, rugi pun banyak. Maka ini pesan Imam Ghazali nyatakan, ya. Lagi proses untuk dapat ketakwaan lagi, kata Imam Ghazali Ihya Ulumuddin, menyedikitkan tidur di siang hari. Ada pula yang baca hadis, naumus saimi ibadatun. Tidur orang berpuasa tu adalah ibadah, dan tidur banyak pula. Sebenarnya maksud hadis ini, tidur yang dimaksudkan, kata para ulama fuqaha, maksudnya tidur yang menyelamatkan kita daripada mengumpat orang. Kalau kita berada kat satu tempat, orang semua mengumpat hal orang, tidur lagi baik, aku join kau kan, tak pasal-pasal aku tumpang sekaki, tumpang semangkuk pula. Itu yang maksudnya tidur menjadi ibadah bila mendedahkan kita kepada maksiat. Tapi bukan sepanjang waktu tau. Bukan tidur yang bawa maksiat tau. Dia tidur sebenarnya apa, buat ibadah apa engkau tidur macam tu. Ya. Sedangkan kita semua tahu dalam bulan Ramadan berlaku banyak perkara dalam Islam. Perang Badar contohnya. Ya, dalam peperangan di Ain Jalut, kalau kita cerita tentang Palestin, tahu tak siapa dia Sultan Muhammad Qutuz?
Beliau telah pun menentang Mongol dan menghancurkan Mongol. Di mana? Di Ain Jalut, di Palestin. Muhammad Al-Fatih dan juga Salahuddin Al-Ayyubi, mereka juga menggerakkan banyak misi ketenteraan dalam bulan yang penting ini. Bukan waktu berehat, tidur, ya, nak dapat pahala, tak. Ini salah sebenarnya. Dan yang keempat, hendaklah kita menahankan diri daripada memikirkan keinginan-keinginan yang rendah. Kita ni jadi suami kena ujian lah bulan puasa, para suami. Tapi menjaga isteri anak-anak tu ibadah tau. Cuma kena pujuk lah. Kalau kita nak beli baju ni, belilah bulan Syakban. Dan bulan Ramadan biar kita sibuk ibadah. Tapi tak boleh. Dia punya semangat dia semangat raya. Dia punya syekh tu naik pada waktu bulan Ramadan dengan fashion dan sebagainya. Tuan-tuan, pantaulah diri kita, anak-anak kita supaya dalam Ramadan ni kita fokus ibadah. Itu jadi keutamaan. Kalau kita pergi ke negara Arab, walaupun Syria yang hancur peperangan waktu sekarang pun, tuan-tuan akan lihat tau, semangat Ramadan itu memang dahsyat sekali. Mereka sembahyang, ya, yang tua bawa tongkat, kadang-kadang tengah sembahyang tu tersungkur jatuh. Lamanya dia berdiri, tuan-tuan. Ya, jadi perkara semikian kita kena tunjukkan dan lakukan. Alhamdulillah banyak tempat dah mengadakan kempen sembahyang subuh macam sembahyang Jumaat ni. Lepas ni kita buat tarawih jadi macam sembahyang Jumaat. Itu adalah semangat yang patut kita tanamkan. Yang kelima, dalam puasa ni ingatlah kepada kepanasan neraka Allah SWT, pesan Imam Ghazali. Jadi kita berpuasa di dunia ini untuk dapat kerehatan di akhirat. Titik peluh yang mengalir kat dunia ni akan menghalang ia keluar di akhirat. Ketika akhirat besok, ketika matahari sejengkal atas kepala, atas batu atas kepala seperti dalam hadis, maka orang yang banyak dosa dan tak pernah keluar peluhnya untuk agama Allah di dunia akan dimandi peluh di akhirat. Tapi orang yang berpeluh di dunia dan pernah melakukan amal soleh kat dunia, ke akhirat peluhnya sudah tidak keluar lagi, duduk di bawah naungan arasy Allah SWT. Yang keenam, hendaklah ada di hujung puasa kita fikir, aku puasa ni Allah terima ke tidak? Aku buat puasa ni takut jadi sia-sia. Adakah Allah nilai yang sebaiknya? Adakah banyak amalan yang aku buat ni akan diambil orang di akhirat jadi muflis aku? Jadi kena ada sesi muhasabah itu setiap hari nak berbuka puasa. Barulah kita dapat memenuhi kehendak takwa, kata Imam Ali karramallahu wajhah tadi. Iaitu yang pertama, al-khawfu minal jalil, wal iman bitanzil, wa ridha bil qalil, wal isti'dad li yaumir rahil. Empat perkara yang menunjukkan kepada ketakwaan ni tadi. Takut kepada Allah disertai rindu, cinta, sayang, seperti itu. Kemudian beriman kepada Quran, membacanya pagi, petang, siang, malam, berusaha untuk mengkhatamkannya. Dan yang ketiga, kita redha dengan pemberian Allah. Walaupun tak seberapa, tapi itulah yang sebaiknya untuk kita, kerana Allah Maha mengetahui. Yang terakhir, membuat persiapan untuk kita kembali. Keliling kita ramai orang meninggal dunia, ambil pengajaran daripada apa yang berlaku itu. InsyaAllah. Jadi tak dinafikan Datuk dan juga Sidang Betul sekalian, zaman sekarang ni, apatah lagi kita berada di sebagai umat akhir-akhir zaman ni, kita nak dapatkan halawatul iman dalam kita melaksanakan ibadah tu cukup payah. Berbeza dengan zaman-zaman dahulu kan, orang-orang terdahulu tu mendapatkan halawatul iman ataupun kemanisan iman itu menyebabkan mereka bersungguh-sungguh dalam kebaikan ataupun dalam ibadah yang mereka lakukan. Jom sama-sama kita ambil semangat ini dalam Ramadan ini sebagai satu batu loncatan untuk kita sama-sama mendapatkan, merasakan kemanisan iman tersebut, insya-Allah. Jadi Datuk, bila kita berbincang tentang bulan puasa ni, sudah semestinya yang kadang-kadang terasa hati ni golongan wanita tu. Mereka ni kadang-kadang dah nak berpuasa ni, dah dapat dah ilmu pada pagi ni, nak bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan ni. Namun disebabkan mereka ni ada Allah berikan keuzuran. Bagaimana mereka ni nak mendapatkan peluang, mendapatkan ganjaran pahala berganda ni juga, Datuk? Silakan. Allahu Akbar. Adilnya Islam, hebatnya, agungnya Allah SWT. Orang perempuan ni punya kedudukan besar di sisi Allah SWT, ya. Lebih 1000 tahun yang lalu, mungkin lebih 500 tahun lalu, tak jauh daripada kita, 500 tahun lebih kurang, ya. Pernah ada satu persidangan, conference kat negara yang paling maju di Eropah, di Perancis. Mereka membuat satu conference untuk memikirkan apakah sebenarnya orang perempuan ni. Sampai tak. Adakah mereka ni makhluk ataupun apa objek yang Allah, yang Tuhan jadikan untuk berhibur dengannya orang lelaki. Akhirnya mereka pun keluarkan satu resolusi di hujung conference itu, bahawa perempuan merupakan manusia, tapi dia di bawah level orang lelaki, lower standard daripada orang lelaki. Itu resolusi yang boleh dibaca, tuan-tuan. 1400 tahun lalu Allah telah mertabatkan isteri kita, kakak kita, anak perempuan kita ni dengan surah yang khusus namanya An-Nisa. Mana ada dalam Quran surah namanya Ar-Rijal? An-Nisa. Kenapa? Kerana nak letakkan orang perempuan tu di makam yang sangat mulia. Walaupun mereka ni mungkin ada keuzuran, tak dapat nak puasa lengkap, tapi mereka menyediakan makanan untuk suami, untuk buka puasa, untuk bersahur. Itu ganjaran yang sangat besar di sisi Allah SWT.
Ya, kalau seorang perempuan itu mentaati suaminya, mematuhi perintah Tuhannya, maka dipanggil dia untuk masuk syurga, di mana itu yang dia suka. Seperti yang zahir dalam hadis. Ya, ada banyak perkara yang lain yang boleh dilakukan oleh seorang wanita salihah ini ketika dia tak mampu untuk berpuasa. Namun satu sekali, mudahkanlah urusan suami dan juga anak-anak. Kalau dia tidak berkahwin, ayahnya, adik-beradiknya. Ambil peluang perkara ini. Sediakan makan ke, sediakan tempat untuk sembahyang malam ke, gerakkan mereka ke. Ya, yang kedua, jangan abaikan peluang berdoa. Seperti yang telah kita pelajari tadi, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ini antara doa yang walaupun seorang itu uzur, tapi doa tidak dihalang untuk dibaca olehnya. Bahawa doa ni sentiasa, kalau kita lihat dalam ayat berkaitan puasa ni tadi yang kita baca awal-awal, di ujung Allah menyatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Cerita tentang puasa diiringi selepasnya dengan doa. Bila hamba-Ku bertanya kepadaku tentang diriku, zatku wahai Muhammad, jawab kepadanya aku ni dekat. Berbeza dengan kita kat dunia, kita nak jumpa insan tertentu perlu appointment. Mungkin berbulan, bertahun. Mungkin dapat jumpa pun sekejap saja. Tetapi dalam konteks Allah yang memiliki segala-galanya, Allah menunggu kita. Kenapa kita tidak hadir dalam pertemuan itu, tuan-tuan? Maka wanita yang bahagia, wanita yang paling mulia, wanita yang uzur, anda tetap punya kedudukan di sisi Tuhan untuk berdoa kepadanya, memohon kepadanya. Ini nombor dua. Nombor tiga, hendaklah kita ini bersedekah. Banyakkan sedekah. Ya, apa yang suami bagi kepada kita yang mampu kita sedekahkan. Mungkin sedekah itu kita mulakan kepada orang keliling kita, adik-adik kita yang susah. Dan adab dia antara kita beri orang, katalah kita nak bagi satu benda, kita jangan sebutlah ni zakat saya, ya. Orang tertentu kalau mereka bagi zakat, nanti pihak zakat bagi rebate balik untuk dibagi sendiri oleh mereka, ya, dalam jumlah yang tertentu. Mungkin 38 pusat zakat akan bagi balik. Ni tuan, zakat sebanyak 8,000 kami kembalikan 3,000. 3,000 ni boleh bagi kepada siapa yang memerlukan di kalangan keluarga. Kadang-kadang pihak zakat minta nama-nama mereka lah untuk rekod lah. Maka kalau kita bagi zakat kepada orang yang tertentu ini, tuan-tuan, jangan sebutlah kepadanya, Kak, ni zakat saya. Lebih baik jangan sebut begitu. Sebut kepadanya, Kak, ni hadiah sikit, Kak. Ya, Kak doakanlah mudah tuan-tuan boleh bagi lebih sikit. Ini Allah sebut, wa qulu lahum qaulan karima. Kata kepada manusia kata-kata yang baik-baik. Kan beza kalau kita sebut kat orang, ni zakat saya, dah hilang ikhlas. Orang tu akan fikir miskin sangat ke aku ni. Teruk sangat aku ni, aku sampai ambil zakat adik aku sendiri. Jangan kata begitu, tuan-tuan. Kata kepadanya, Kak, ini zakat, ini hadiah saya. Akan doa, mudah tahun depan saya boleh bagi lebih banyak daripada ini, insya-Allah. Nampak tak beza kan? Jadi dalam keadaan seorang wanita salihah, mukminah yang tak mampu untuk puasa, peluang untuk melakukan kebaikan macam Nabi kita bagaimana disebutkan, asyad minar rihil mursalah. Nabi punya kesungguhan melakukan sedekah dalam bulan puasa lebih laju daripada angin yang bertiup kencang. Maknanya banyak pemberian Nabi SAW kat situ. Maka ini peluang-peluang di samping zikir-zikir boleh kita lakukan. Itu juga peluang-peluang seorang wanita salihah, mukminah yang sedang uzur dalam bulan Ramadan untuk melakukan kebaikan. Jangan bataskan diri kita bahawa tak ada puasa, tak ada peluang nak melakukan amal salih. InsyaAllah. Jadi jangan jadikan Ramadan ataupun keuzuran itu sebagai batu penghalang kita untuk menambahkan kebaikan di bulan Ramadan. Jadi saudara sekalian, Datuk, saudara sekalian, banyak kita akan bualkan berkaitan dengan pahala berganda. Namun sebelum itu kita nak labuhkan tirai terlebih dahulu TV3. Jangan lupa untuk saksikan sambungannya di TV9 sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini. Rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, menerusi TV9 dekat di hati. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih kekal bersama kami. Walaupun kita mungkin kepenatan dalam Ramadan ini, namun jangan jadikan itu sebagai peluntur semangat kita untuk menambah ilmu. Ambil peluang sebanyak yang boleh untuk kita tambah ilmu kita. Apatah lagi sekarang ini kita berada dalam bulan Ramadan. Jadi kita masih lagi mencakap topik berkaitan dengan pahala berganda bersempena dengan istimewa Ramadan ini. Kita nak beralih dengan soalan berikutnya.
berikutnya Datuk, iaitu berkaitan dengan kalau kita lihat Datuk lah, dalam hadis menyebutkan bahawa salah satu kelebihan bulan Ramadan ini di mana syaitan-syaitan ini dibelenggu. Namun begitu masih lagi ramai di luar sana yang melakukan maksiat, ada yang tak berpuasa sebagainya. Maka pada saat itu adakah disebabkan oleh ada syaitan yang terlepas ataupun hanya disebabkan oleh nafsu yang telah pun terdidik oleh syaitan itu sendiri Datuk? Silakan. Sebenarnya melihat kepada darjat orang puasa ni ada berbagai. Ya kan, itu Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyatakan bahawa puasa yang pertama dipanggil sebagai puasa awam, puasa orang awam. Hanya menahan lapar dan dahaga saja. Yang kedua dipanggil saumul khusus, puasa orang yang lebih baik daripada orang awam. Yang ketiga dipanggil saumul khususil khusus, iaitu pangkat yang paling tinggi. Kalau kita tengok orang awam ni puasanya laisa lahu min saumihi min siyamihi al-ju' wal 'atash. Dia tak dapat apa-apa dia puasa dia melainkan lapar dahaga saja yang ditahan. Maksiat masih dilakukan. Mungkin sembahyang pun tak dijaga, mungkin aurat pun tak dijaga, tabarruj dan sebagainya, maka ini merupakan antara perkara-perkara yang akan mencacatkan puasa di sisi Allah SWT. Itu sebab martabat taqwa yang dijanjikan Allah tu tak diperoleh oleh mereka. Ya, itu yang pertama. Saja saya nak cerita pada tuan-tuan, ada seorang ulama tu namanya Ibn Aqil. Beliau ni seorang ulama terkemuka kurun ke-5 Hijrah. Sezaman dengan Imam Ghazali, sezaman dengan itu Zamakhsyari, ada beberapa ulama-ulama besar lah pada masa itu. Beliau ni begitu juga Abdul Qadir Al-Jilani, ulama besar keturunan Nabi, wali Allah yang terkemuka ni. Ibn Aqil ni nak ceritakan beliau seorang lelaki yang bertakwa, yang segak, handsome, tinggi orangnya. Kalau dia hadir di satu tempat, orang pun terpegun melihat, handsome-nya orang ni. Di samping handsome, beliau juga seorang yang sangat takwa kepada Allah. Diceritakan oleh Imam Zahabi, satu hari beliau pergi menunaikan ibadah haji. Sampai dekat tempat namanya Melontar itu di Mina, maka beliau berjumpa dengan kalung yang sangat mahal. Kalung ni mungkin daripada belian, talinya warna merah, sungguh cantik. Beliau kelaparan, duitnya tak cukup. Ibn Aqil ni diceritakan oleh Al-Imam Az-Zahabi dan Siyar Alamin Nubala, beliau akhirnya telah pun mengambil tindakan, mengambil kalung itu dengan tujuan untuk mencari pemiliknya. Tiba-tiba datang seorang lelaki tua bertanya, siapa nampak kalung yang belian memang mahal, talinya warna merah, siapa yang jumpa saya nak bagi pada dia 100 dinar. 100 dinar ni tuan dai, nilainya pada hari ini macam 150,000 ringgit. Mahal kalung itu. Ibn Aqil pun datang kepadanya berkata, tuan, ni tuan punya ke? Ya. Maka nak ambil 100 dinar. Nampaknya lelaki itu orang kaya. Ibn Aqil tidak mengambil, mengatakan tidak ada la syukra al wajib, tak wajib, tak sepatutnya awak bagi saya pulangan terhadap perkara yang memang kewajipan saya untuk menunaikannya, iaitu hak kamu saya kembalikan. Dia tak ambil. Maka zaman berlalu, habis musim haji, para ulama tradisi mereka pergi menuntut ilmu di tempat-tempat yang jauh, termasuk Ibn Aqil daripada Baghdad pergi ke Syria. Sampai kat Syria, antara tempat yang dituju ialah Halab, Aleppo yang musnah pada hari ini. Maka bila sampai kat situ, dia pun singgah di sebuah masjid, bertemu dengan ulama, belajar dan sebagainya. Maka dia duduk sembahyang, orang pun nampak gelagatnya, orang kata ni orang alim ni, orang hebat ni. Tuan Guru, malam ni Ramadan pertama, Tuan Guru boleh tak jadi imam? InsyaAllah boleh, kata. Malam itu dia jadi imam, satu masjid jadi gembira dengan bacaannya. Ya, mereka pun lepas sembahyang tarawih jumpa dengan Tuan Guru, boleh tak stay kat sini? Imam kami sebenarnya wafat minggu lepas. Boleh tak Tuan Guru jadi imam kat sini 30 hari, kami bagi ganjaran dan sebagainya. Tak apa boleh. Dia menjadi imam 30 hari Ramadan. Habis Ramadan, mereka pun datang ziarah ke rumahnya. Dia pun datang ke ziarah ke rumah mereka. Maka orang-orang kampung berkata, Tuan Guru duduk dengan kami lah. Tuan Guru bujang lagi kan? Bujang lagi. Orang Arab ni kalau zaman dahulu kala, kalau orang-orang salih datang, ulama sebagainya, mereka berkata qaidu. Ikat dia. Ikat tu makna kahwinkan dia dengan perempuan kita supaya dia tak pergi tempat lain. Maka Ibn Aqil pun ditawarkan untuk berkahwin dengan anak kepada imam yang wafat itu. Seorang perempuan, fi ghayatil jamal, seorang perempuan yang sangat cantik. Gadis, iaitu ayahnya telah mati, ayahnya imam masjid tersebut. Dia berkahwin dengan gadis itu, mereka pun hidup bahagia. Setahun kemudian, perempuan itu pun hampir nak bersalin, tiba-tiba dia sakit. Dan lagi sakitnya dia berkata pada suaminya, abang, kalaulah umur saya tak panjang, segala harta yang ada ni abang ambil lah, ni ayah saya bagi, saya nak tunggal. Maka dia pun melihat tempat simpanan di sini, alangkah terkejut dia melihat ada kalung yang dia jumpa setahun yang lalu itu, lebih setahun lalu di Mekah. Dia pun terkejut, Allahu Akbar, ni apa benda ni? Isinya kata, oh kenapa hairan lah, ni ayah saya bagi. Boleh tak cerita pada abang, apa yang rahsia kalung ni yang ayah bagi pada awak?
Isteri kata, dulu ayah pergi haji. Ayah hilang kalung ni. Kalung ni adalah anugerah keluarganya, memang mahal. Dia bawa pergi mana-mana. Dia hilang. Bila dia hilang dekat Mina tu, tiba-tiba datang seorang lelaki yang segak datang kembalikan kalung itu kepadanya tanpa sebarang habuan, imbalan balik. Maka ayah bagi pun dia tak mau. Ayah pulang, ayah tak pernah tinggal doa untuk lelaki itu dengan berdoa. Saya dengar doa ayah, ya Allah, kahwinkanlah anak perempuan aku yang tunggal ini dengan lelaki sesalih yang jumpa kalung dan kembalikan kepada aku hak aku tanpa minta sedikit pun. Allahu Akbar. Kahwin dengan orang tu macam cerita dongeng Imam ya. Ini diceritakan tuan-tuan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, dan Imam mulia ini pakar hadis, penceritaannya terhadap kisah-kisah macam periwayatannya kepada hadis-hadis. Dan lihat ya, bagaimana kita bertakwa kepada Allah di dunia lagi akan Allah pulangkan hak itu. Innallaha akram min an yu'adilaka taqsitan wa anta tu'amiluhu naqdan. Kata para ulama, Allah Ta'ala ni terlalu mulia untuk mengemudiankan balasan kebaikanmu kerana engkau berurusan dengannya secara cash di dunia. Untuk dikembalikan hak itu dekat akhirat lama sangat, dia pasti akan kembalikan kat dunia sebelum akhirat. Tengok, takwa kepada Allah kerana gelang yang ataupun kalung yang dijumpa tidak diambilnya. Ini diceritakan oleh Imam Az-Zahabi dan Syiar A'lamin Nubala. Dan Imam Ibn Aqil ni seorang yang sangat berkat di hidupnya tuan-tuan. Ibn Aqil ni dikatakan dia telah menulis satu kitab namanya Al-Funun. Al-Funun. Kata Imam Zahabi, aku tak pernah jumpa orang menulis kitab lebih besar daripada Ibn Aqil kerana keberkatan, ketakwaannya kepada Allah, Allah beri kepada dia umur berkat. Dia menulis 800 jilid buku. Dalamnya ada tafsir, ada sirah, ada hadis. 800 jilid. Tak ada seorang boleh buat sebanyak itu. Dan ketika beliau wafat usianya 80-an, dia berkata, aku tak pernah rasa penat beribadah kepada Allah. Malahan pada usia 80-an, usia senja yang orang katakan penat, letih, lesu itu, aku merasa bertambah energiku untuk melakukan ketaatan kepadanya. Tuan-tuan, saya bawa kisah ni untuk tuan jadi renungan. Kita dalam melakukan ibadah puasa ni, puasa orang terdahulu, mereka pergi berjihad, mereka kembangkan Islam. Kalau tak ada mereka, tak sampai agaknya Islam pada kita kan. Kita apa yang kita buat dalam bulan puasa ni mungkin berehat, memikirkan apa untuk berbuka puasa saja. Jadi itu sebab Imam Ghazali membahagikan bahawa taksim as-saimin, bahawa orang berpuasa ini terbahagi mereka kepada 3 golongan, iaitu puasa orang awam tak dapat apa-apa pun daripada puasanya kecuali penat, lapar, dahaga saja. Yang kedua, orang yang puasa lebih itu saumul khusus, iaitu dia berpuasa, dia menjaga perkara-perkara larangan yang lain, dan yang paling tinggi bukan setakat itu saja dijaga, malahan hatinya turut, patuh, taat, rasa beribadah kepada Allah itu membuak-buak, tak pernah rasa penat untuk beribadah kepada Allah, walaupun Ramadan makin hari makin menuju ke penghujungnya, orang makin kurang kat masjid. InsyaAllah. Jadi Datuk dan juga saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita semua tergolong di dalam golongan ataupun kategori yang ketiga ini, iaitu orang puasa khususul khusus, orang yang puasa paling tinggi darjatnya di sisi Allah SWT. InsyaAllah. Jadi saudara-saudara sekalian, kita akan buatkan berkaitan dengan pahala berganda ini. Namun sebelum itu kita nak berhenti berehat sebentar. Terus kekal bersama kami, Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, kembali sebentar saja lagi insyaAllah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini. Rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Sedar tak sedar kita sudah pun berada di dalam segmen yang terakhir untuk episod pada kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa 1001 rahmat dan juga pahala berganda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Datuk, dalam baki masa yang tinggal Datuk, boleh tak Datuk kongsikan kepada kami semua di antara makanan-makanan sunnah lah yang boleh kami amalkan sepanjang Ramadan pada kali ini Datuk? Silakan. Sebenarnya satu hadis yang sahih riwayat daripada Tirmizi, Nabi bersabda, hasbab ni Adam luqaimat yuqimna sulbahu fa in kana wala bud fa sulusun lit'am wa thuluthun lilma wa thuluthun litanafus. Bahawa sebenarnya dalam hidup ini Nabi mengajar kita, Nabi contoh terbaik untuk kita ikutilah. Dalam bab makanan ni cukuplah satu makanan yang boleh menyebabkan kita boleh bekerja dan hidup. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk nafas, untuk udara. Tapi yang jadi masalah kalau kita isi badan kita dengan 4/3 ya Da'i. Sepatutnya 3/3 dan 4/3. Itu yang kita rokok pun rasa, ya Allah, sendaknya lamanya imam ni rokok. Apa hal ni? Tentu kerana badan kita tak seimbang.
Jadi cara apa dipanggil sebagai apa, BMI BMI terbaik ikut cara Nabi. Makanlah bila perlu, seperti Nabi nyatakan hadis sahih riwayat Muslim, nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa idza akalna la nashba'u. Kami ni umat yang makan bila rasa lapar dan sebelum kenyang kita berhenti. Dan itu cadangan para ulama seperti disebut dalam Ihya Ulumuddin lagi. Mencukupi untuk kita berbuka puasa ni makan benda yang mudah untuk dihancurkan. Kurma contohnya, buah-buahan sebagai pembuka hidangan contohnya. Kalau tak ada kurma, kita boleh makan apa-apa buahan yang ada, apple ke, temikai ke, apa saja. Ya, kemudian disempurnakan makan itu selepas salat maghrib. Makan buka ringan-ringan, salat maghrib, kemudian sambung makan. Makan pun janganlah makan over sangat. Makan secara bersederhana. Jangan makan benda yang terlalu keras, benda yang terlalu banyak, macam-macam jenis pula. Pandangan Datuk tentang buffet tu. Datuk. Kita hidup ni dalam dunia yang ialah ada banyak cabaran, ada dengan adik-beradik, dengan anak beranak, contoh nak raikan orang tertentu, kita ada perniagaan contohnya. Tak salah pun kita pergi bawa orang ke buffet. Tapi bila 10 terakhir Ramadan nanti, jangan lekakan diri kita dengan aktiviti macam tu lagi. Mungkin di awal Ramadan je nak rasa nak bawa keluarga, nak raikan mereka, anak peksa, cemerlang contohnya, tak ada masalah. Tapi hendaklah kita berpada-pada dalam makan, ya, supaya bila kita makan benda yang mudah dihancurkan macam benda yang bersifat bubur, maka perut kita senang nak proses, kan satu hari dia berehat. Dari sudut biologinya, kata Imam Ghazali, begitu juga saintis pemakanan mengatakan ini, kalau kita bagi makan yang keras-keras, terkejut, banyak, dia boleh rosak mungkin. Ya, mungkin anggota kita satu hari berehat, tiba-tiba dia bagi kepadanya segala bentuk, sebab dia ibarat mesin. Dipaksa untuk menghancurkan macam-macam benda dalam sekaligus masa yang singkat. Mungkin tidak baik pada kesihatan, boleh mendatangkan masalah-masalah yang tertentu. Jangan makan terlalu kenyang, seperti pesan Nabi tadi, 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 untuk pernafasan supaya badan kita seimbang. Ingat tuan-tuan, kalau orang pergi umrah bulan Ramadan ni lagilah penting baginya untuk ingat, iaitu bila dia berbuka puasa yang macam kita dekat Masjid Haram, Masjid Nabawi kan, mereka sediakan tempat untuk buka puasa plastik begitu. Kita lihat makanan dia bagi sungguh sederhana. Kurma mungkin 2-3 biji, roti kecil, susu, air zam-zam. Percayalah kalau makan yang itu kita boleh qiyamul lail, usahakan 20 rakaat, 30 rakaat pun kita boleh buat. Tapi kalau kita balik ke hotel, makan yang enak-enak, buffet dan sebagainya. Syarab. Mandi lagi, kawarik lagi, ahlan wa sahlan. Buat jalan habis. Nanti kita sembahyang baru beberapa rakaat dah rasa penat, macam nak pitam rasa, kerana perut kita kekenyangan. Maka ini satu kerugian. Tak apalah kalau bulan lain kita rasa mampu untuk makan banyak, silakan. Tapi bulan Ramadan, kawal, jadikanlah dia bulan kawalan. InsyaAllah. Jadi sama-sama kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk kita nak mengawal cara makanan kita, insyaAllah. Jadi Datuk, Assalamualaikum Datuk. Kebiasaannya makanan sunnah ni agak sukar lah untuk kita amalkan kerana harganya tu agak mahal. Bagaimana bagi mereka yang tidak berkemampuan? Adakah cukup sekadar waktu buka puasa tu meneguk air kosong saja tu? Silakan. Sebenarnya segala yang baik itu labelnya lah sunnah. Ya. Kulu minat tayyibati wa amalu salihah. Allah menyatakan surah Al-Mu'minun. Wahai orang beriman, makan yang baik-baik. Allah jadikan mungkin di tempat lain ada habatus sauda. Mungkin kat tempat kita menjadi tanggungjawab saintis makanan untuk melihat, mengkaji apakah komponen yang terdapat di makanan-makanan di tempat kita pun, kan Allah itu adil. Maka kalau kita nak menjadikan makanan sunnah tu hanya yang Nabi sebut dalam hadis saja, itu kurang tepat. Ya, yang tepat makanan yang baik-baik semuanya sunnah sebenarnya. Macam orang kata rawatan Islam. Apa maksud rawatan Islam? Doktor buat tu bukan rawatan Islam ke? Bukankah doktor belajar tu ilmu semuanya daripada Imam Syafi'i, Imam Ibn Sina dulu belajar? Itu juga ilmu Islam sebenarnya. Jangan kita limitkan rawatan Islam ni mesti bersifat demikian-demikian, sedangkan yang doktor-doktor kita pun nak belajar, tidak kita anggap ilmu Islam. Itu salah sebenarnya. Jadi nama makanan yang baik-baik itu bukan terbatas kepada makanan datang daripada negara Arab saja sebagai makanan sunnah. Apa sahaja makanan yang baik, makanan sunnah sebenarnya. Apa sahaja makanan yang baik. Jadi betulkan semula perkataan bahawa makanan sunnah ni hanya kurma, kismis, tidak. Apa sahaja yang baik itu sunnah Nabi untuk kita makan. Jadi kalau kita tak mampu untuk memiliki makanan-makanan yang datang daripada negara yang Nabi sebut dalam hadis ini, makanan itu kegunaan Nabi, kita boleh makan apa sahaja asalkan ia halal, bersih. Jadi apa saja. Kalau kita tak mampu memadai dengan air segelas, macam orang yang dalam kesusahan mungkin tak mampu untuk makan makanan tertentu, maka air pun memadai untuk dia berbuka puasa. Ambil pengajaran daripada apa berlaku dekat negara-negara yang konflik sekarang. Kadang-kadang mereka berbuka puasa hanyalah dengan cili saja, dengan bawang saja. Tengok anak-anak dekat mangsa peperangan tu kan,
Tengok dia buka puasanya. Lagilah kurang dia punya makan. Allahu Akbar. Ya. Jadi ambil pengajaran. Ajar anak-anak kita supaya bersederhana dan orang keliling kita supaya menghargai nikmat Allah SWT. InsyaAllah. Apa saja makanan yang baik itu adalah makanan sunnah. Cukup jelas jawapan daripada yang bagi Datuk kita. Datuk, satu soalan Datuk, adakah beza antara orang yang berbuka dengan kurma dengan orang yang tak makan kurma? Sebab tu mana berbuka tu Datuk? Memang makan kurma itu satu kelebihan. Maksudnya siapa yang tidak ada kurma di rumahnya maka keluarga itu dalam kelaparan. Ada hadis mengatakan. Tapi maksud kurma itu para ulama jelaskan bukan kurma specifically. Apa saja makanan. Jadi kita sebagai ayah ni wajiblah menyediakan untuk anak-anak kita makan, pakai. Kurma sebahagian daripadanya. Jangan biarkan sampai anak-anak kita terpaksa mencuri orang lain punya. Pergi sekolah ambil hak orang lain kerana tak ada makanan kat rumah. Jadi tanggungjawab si bapa menyediakan makan pakai yang cukup. Bukan bererti makan kurma, maka kurma tak ada kat rumah, tak ada keberkatan kat rumah. Itu macam ayat nak jual kurma je tu. Tak betul sebenarnya. Maksud hadis ni menyeluruh. Nabi membagi tamsiran kerana kurma itu makanan yang paling mudah untuk didapati di negara Arab. Kat negara kita ada makanan. Kembali macam apa yang saya maksudkan tadi. Makanan yang baik-baik, buah-buahan yang baik-baik, semuanya sunnah Nabi untuk diamalkan. Walaupun Nabi tak menyatakannya dalam hadis. Kerana apa yang Nabi tunjukkan di sana, itu yang terdapat di negara mereka. Jadi kita juga menghargai nikmat yang terdapat kat negara kita. Jadi siapa yang makan kurma, tak makan kurma, dapat makan kurma, kelebihan dapat ikut sunnah Nabi SAW. Tak ada kurma, maka benda lain pun insya-Allah memenuhi tujuan. Yafi bil gharad. Maknanya meet the purpose lah. Dapat hajat yang dimaksudkan berbuka puasa dengan benda yang baik-baik. InsyaAllah tidak ada masalah sama ada nak berbuka dengan kurma ataupun tidak. Tapi lebih afdal tu kalau ada kurma tu, maka makanlah kurma sebab ianya adalah sunnah Nabi SAW, insyaAllah. Jadi Datuk, kalau kita lihat kan semua benda ni dia ada tanda-tanda dia tu. Kalau macam sebagai sakit dia ada tanda-tanda dia, datang penyakit sebagainya. Orang yang bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan ni, adakah tanda-tanda bagi mereka Datuk? Silakan. Kita melihat contoh yang terbaik Rasulullah SAW dan para sahabat. Bagaimana Rasulullah para sahabat menghidupkan Ramadan. Ya, Nabi SAW masuk idza dakhala al-ashrul awakhir Ramadan, Nabi masuk 10 hari terakhir, dilihat Nabi akan contohnya syaddal mi'zar, Nabi mengetatkan kain. Kata kebanyakan para ulama maksudnya kat situ Nabi fokus ibadah, tak ada masa walaupun untuk bersama dengan isteri, bersetubuh contohnya. Kemudian yang kedua, ai qaza ahlahu. Nabi akan menggerakkan keluarga bagi menunjukkan seriusnya waktu itu untuk tujuan beribadah kepada Allah. Kejut sampai Sayyidina Ali punya rumah pun Nabi ketuk pintu untuk bangun Qiyamul Lail contohnya, walaupun peristiwa itu berlaku mungkin di luar Ramadan, tapi nak menunjukkan keutamaan menggerakkan keluarga kita pada waktu-waktu pilihan. Yang ketiga, berpuasa dengan bersungguh-sungguh, bagi makan bagi contohnya kepada orang, bagi sedekah. Diorang pada hari ini dia memberitahu kita ada sedekah subuh dan sebagainya. Memang itu satu kebaikan tuan-tuan, jangan abaikan. Sekarang lagi mudah kan, kita boleh transfer online saja, ambil transferkan apa yang kita mampu kepada pihak tentu, organisasi masjid dan sebagainya. Jadi peluang-peluang melakukan kebaikan ini terbuka luas, tak terbatas pada sembahyang tarawih saja macam kita gambarkan tadi. Bahkan mungkin seorang perempuan yang uzur ada peluang-peluang yang sangat banyak untuk dilakukan, dan itu juga termasuk dalam usaha untuk dapat puasa orang muttaqin ini tadi. Dan itu tanda-tandanya ke penerimaan amalan di sisi Allah itu, bahawa keadaan menjadi lebih baik, kesungguhan yang nampak, ya, semangat yang ada. Kalau anak-anak kita nak pergi Qiyamul Lail sebagai contohnya, kita pantau, kita lihat, kita bagi sokongan. Nanti kalau buka puasa nanti, sahur nanti ni ada ibu bekalkan sikit makanan kawan-kawan nak Contohnya kita pun semakin memberikan semangat kepada anak-anak kita untuk tujuan kebaikan ni tadi. InsyaAllah. Jadi Datuk, saya juga Datuk, dia dalam isu kita lihat tadi sudah alhamdulillah selesai untuk orang yang berpuasa secara umum, yang seterusnya pada wanita-wanita yang uzur. Bagi orang yang sakit terlantar di hospital ni bagaimana pula Datuk? Mereka pun nak meraih ganjaran pahala berganda Datuk bulan puasa. Ya. Kalau kita lihat lanjutan daripada ayat ni baca yang tadi, bahawa ada kebenaran untuk mereka ni meninggalkan puasa. Ya, sebagai contohnya Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ayyaman ma'dudat sawan kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatu min ayyamin ukhar faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Orang yang mungkin tak mampu untuk puasa kerana sakit, dia boleh berbuka. Dan dia menggantikan puasanya waktu dia mampu. Kalau tak mampu langsung, mereka bayar fidyah. Ya, dengan kadar yang tertentu yang kita semua boleh cek lah dengan jabatan agama masing-masing berapa nilainya. Tapi dalam masa yang sama, si ayah atau si ibu kita yang tak mampu puasa kerana uzur ni tadi, mereka masih lagi digalakkan berdoa, mereka digalakkan untuk bertasbih, mereka digalakkan untuk berinfak, mereka digalakkan untuk menaja orang berbuka puasa, dan mereka digalakkan untuk membantu anak-anak yatim,
Ya, dan banyaknya peluang untuk melakukan kebaikan ini, membaca Al-Quran lagi sebagai contohnya. Ya, ayah ibu kita yang tak mampu, kita belikan mereka Quran yang besar-besar, anak-anak yang sedemikian, mudah-mudahan dapat pahala besar di sisi Allah SWT. Bapa boleh baca Quran dengan terjemahan ni, boleh tengok, boleh faham maksud. Mudah-mudahan itu semua menjadi pintu-pintu kebaikan yang terbuka bagi mereka yang sakit, untuk mereka penuhi walaupun tidak mampu puasa. InsyaAllah. Jadi sebenarnya bulan Ramadan ini adalah bulan peluang untuk semua. Bukan hanya untuk orang yang sihat semata-mata, bahkan mereka yang uzur dan juga mereka yang tidak mampu untuk berpuasa pun sebenarnya mampu untuk meraihkan ganjaran pahala berganda dalam bulan Ramadan ini. Jadi sama-sama kita ambil peluang ini untuk rebut saham pahala kita. Mudah-mudahan ianya menjadi saksi yang banyak suatu mana kita bertemu dengan Allah SWT di yaumul akhirat pula, insya-Allah. Jadi Datuk, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. 3 poin penting yang kita boleh pelajari, Datuk, sebagai kesimpulan untuk pertemuan kita pada pagi ini, Datuk. Silakan. Yang pertama sekali, kita dapat lihat puasa ini sebagai satu usaha untuk mengimbangi di antara kekuatan jasadiah kita dengan rohaniah kita. Ya, ada orang yang kadang-kadang ambil berat buat jasadnya, kena sado, tapi hatinya tidak diberi makanan rohaninya. Ada pula yang pihak yang terjebak dalam memberi penekanan rohaniah. Jasadiah tidak dipedulikan langsung, tapi Islam bukan begitu. Islam menyeimbangkan kedua-duanya sekali, jasadiah dengan rohaniah sekali. Yang kedua, sebenarnya kita berpuasa ni, kita mengamalkan satu sifat daripada sifat Allah SWT. Sebab itu Ramadan dipanggil sebagai Syahrul Muasati. Bulan kita merasa simpati, kasihan belas kepada orang susah. Ya, kita mengambil sifat-sifat Allah dengan Karim, bahawa kita kata Ramadan Karim, kita jawab Allahu Akram. Ramadan ni bulan untuk berlaku kebaikan kepada orang lain, kerana Allah itu yang Maha Dermawan, pengasih, penyayang. Maka kita nak pinjam sifat Allah itu sedikit dalam tingkah laku kita. Yang ketiga, sebenarnya puasa ini mengajar kita untuk menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya, ya, supaya kita dapat rasa kesusahan orang lain, supaya kita dapat diri kita berada dalam kesabaran, dan juga kita dapat jadikan penumpuan kita dari sudut fokus hati, pergantungan mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini antara perkara-perkara yang boleh kita lihat sehingga akhirnya basirah, ainul basirah. Kita ni basar yang luar. Ainul basirah ni fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Sehingga bila kita puasa ni, kita dapat lihat keajaiban, kejadian Allah dan juga keagungan Islam ini. Puasa yang disuruh kita untuk melakukannya, merebut peluang Lailatul Qadar, merebut peluang orang buka puasa, semuanya akan menjadikan ainul basirah, mata hati kita celik, cerdas dan cerdik. InsyaAllah. Jadi jadikan puasa ini sebagai lubuk kita untuk mendapatkan saham pahala berganda pada Allah SWT. Jadi Datuk, boleh Datuk kongsikan ataupun baca rumuskan pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan doa ringkas. Mudah-mudahan Allah SWT berkati pertemuan kita. Silakan Datuk. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama ra'awna shighara wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wa min rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma adrikna ramadana a'waman adida wa azminatan madida. Allahumma arzuqna lailatul qadr. Allahumma arzuqna ibadatal khalisah lak. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsiran Datuk di atas perkongsian ilmu dan juga bacaan doa sebentar tadi. Mudah-mudahan Allah SWT kekalkan Datuk dalam kesihatan, panjangkan usia Datuk untuk sampaikan ilmu kepada kami semua, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, terima kasih kerana kekal hingga ke penghujung rancangan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa 1001 rahmat pada Allah SWT. Saya Lukman, mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, terkasar tutur bicara, tersilap tutur kata. Bertemu lagi kita di lain episod rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akhir kalam, selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.